Perkara pertama tuan-tuan ialah tentang OPR, yang mana saya dah nyatakan tadi bahawa OPR ini adalah kadar dasar semalaman, dan kita tahu bahawa antara impak apabila kadar dasar semalaman ini dinaikkan ialah interest kita, interest pinjaman bank kita, pinjaman perumahan kita dan sebagainya akan naik. Kan? Jadi ada orang dia tak faham pun ataupun dia tak kisah pun, dia kata OPR naik, dia tak tahu bahawa bila OPR naik itu ia akan impaknya kepada diri kita, kepada sesiapa yang membuat pinjaman. Okey. Jadi ada juga yang menyatakan bahawa pinjaman Islam, pinjaman secara Islam tak terlibat. Itu salah tuan-tuan. Pinjaman secara Islam ke juga terlibat. Bila naik aja cepat-cepat ada apa bank hantar surat bahawa kadar interest itu dinaikkan. Dan saya ada buat pinjaman juga sikit-sikit, pinjaman perumahan pun dapat surat bahawa pinjaman itu dinaikkan. Itu secara Islam tuan-tuan. Jadi maksudnya walaupun kita pinjaman secara Islam, tetapi bila OPR naik maka interest pun naik. Inilah masalah kita yang kita hadapi. Jadi jangan kita rasa ianya tidak memberikan impak ataupun impact, maksud Inggeris impak kepada kita. Kadang-kadang kita rasa tak ada impact pun. Saya turun getah aja, saya duduk di kampung, tak ada impact. Tetapi kena tahu bahawa impactnya ialah kepada anak-anak kita yang buat pinjaman perumahan dan sebagainya. Jadi impact di situ, dan apabila kadar bayaran balik itu ataupun OPR ini naik, maka interest naik, maka kadar bayaran balik itu juga akan naik. Bila kadar bayaran balik, katalah sebelum tu kita bayar 1,500, tiba-tiba naik jadi 1,550 ataupun 1,600. Jadi maksudnya kita terpaksa berbelanja lebih. Kita kena belanja lebih RM50 ke sebulan. Kalau kita ada 2-3 pinjaman, bagaimana? Maka sudah tentu impaknya besar. Jadi bila bajet kita lari, maka kadar purchasing power, kadar untuk kita membuat pembelian, membeli barang pun kurang. Sebab apa? Kita terpaksa bajet kita terpaksa dinaikkan, atau pembelanjaan kita naik kerana kita nak bayar balik pinjaman perumahan dan sebagainya. Jadi kadar terpaksalah kita kurangkan pembelian RM50 ke 100 ke. Jadi kalau seorang kurangkan pembelian sebanyak 50, impaknya ialah kepada peniaga. Impaknya ialah kepada kita sendiri yang terpaksa dulu mungkin kita kena makan banyak, boleh makan banyak kan. Tapi bila dah bayar rumah meningkat, maka mungkin kita terpaksa kurangkan perbelanjaan. Okey, purchasing power rakyat akan menurun. Jadi itulah impaknya kepada rakyat. Jadi jangan kita kata ianya tidak memberi kesan kepada kita, tidak memberi kesan kepada rakyat, tidak memberi kesan kepada ekonomi. Okey. Jadi nanti saya akan tunjukkan data-data yang menunjukkan bahawa bila OPR itu dinaikkan, maka ianya akan memberikan impak kepada inflasi, memberikan impak kepada rakyat, memberikan impak kepada kadar pinjaman, kadar kita kena bayar pinjaman setiap bulan. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan sekalian, terima kasih kepada mereka yang sahabat yang masuk bersama saya pada malam ini. Okay, ada sahabat Azhar Hussein dalam Facebook nyatakan letih lah OPR ni. Memang letih Cik Azhar. Kita ni dah 3 kali dah kalau naik, ini confirm naik sebab memang jangkaan. Bila ada jangkaan macam ni biasanya confirm akan naik lah. Dah 3 kali naik. Bayangkan dah 3 kali kenaikan yang kita terpaksa hadapi. Okay. Kita mengharapkan, kita menggesa dan kita haraplah OPR ini tidak dinaikkan. Dan sepatutnya kerajaan, Menteri Kewangan, dia kena faham bahawa ini ianya akan memberikan impak besar kepada rakyat. Maka dia kena gunakan kuasa dia, tidak boleh sewenang-wenangnya untuk bank ini menaikkan OPR. Apa sebabnya nak naikkan OPR kalau kenaikan OPR itu menyebabkan inflasi meningkat, menyebabkan perbelanjaan rakyat meningkat. Jadi apa benefitnya kan? Okey, dijangkakan bahawa OPR akan dinaikkan sebanyak 25 mata asas. BPS itu sekarang ini 2.25% kepada 2.5%, iaitu 25 mata asas. Dan kita melihat bahawa dan kita sudah pun dapat confirm ataupun data
fakta sebelum ini bahawa apabila OPR itu dinaikkan, okey, ianya tidak berjaya menurunkan inflasi. Tidak berjaya menurunkan inflasi, dan kita dapat lihat bahawa inflasi meningkat daripada 3.4% kepada 4.4% pada bulan Julai selepas OPR dinaikkan. Jadi kalau tujuan dan objektif OPR itu dinaikkan untuk menurunkan inflasi, jadi fakta ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa kenaikan OPR tidak menyebabkan inflasi turun. Malah inflasi meningkat pada bulan Julai daripada 3.4% kepada 4.4% pada bulan Julai. Dan sebagaimana yang saya telah nyatakan sebelum ini, inflasi makanan telah meningkat sehingga 6.9%. Suatu kadar yang paling tinggi dalam sejarah negara kita. Tak pernah lagi inflasi makanan mencecah 6.9%. Malah kalau kita nak bandingkan ketika Pakatan Harapan menjadi kerajaan dulu, kadar inflasi makanannya hanyalah 2%, sekitar 2% saja. Malah ada yang lebih rendah, iaitu 0.4%. Jadi ini menunjukkan bahawa kerajaan yang ada pada hari ini gagal. Nak selesaikan masalah inflasi, konon-konon nak naikkan OPR. Akhirnya bukan nak selesaikan masalah inflasi, menaikkan lagi inflasi dan juga menyebabkan rakyat semakin susah apabila kadar pinjaman, bayaran pinjaman kita naik dan sebagainya. Okey, peningkatan kadar faedah ini tidak menurunkan inflasi. Kerana sebenarnya, okey, inflasi berpunca daripada gangguan rantaian bekalan global, bukannya permintaan, peningkatan dalam permintaan. Jadi ianya bukan disebabkan oleh dalaman domestik saja, tapi disebabkan oleh masalah luaran. Dan kalau kita naikkan OPR, maka sudah tentulah bukan rakyat makin senang, tetapi rakyat makin susah. Sebab itu sebenarnya selain daripada itu, kenaikan kadar inflasi ini juga membuktikan bahawa pasukan jihad inflasi yang ditubuhkan oleh kerajaan BN dan PN ini gagal. Dan yang lebih penting yang sepatutnya kita sedar, rakyat kena sedar, ialah apabila OPR dinaikkan, bank lah yang lagi untung banyak. Bank lagi banyak untung, sebagaimana yang sahabat kita user 385 beritahu. Sebab apa? Sepatutnya kita bayar 1,500, bila naik OPR jadi 1,550 contohnya. Bank lagi banyak untung. Jadi kerajaan yang ada pada hari ini, kerajaan yang jaga kebajikan bank ataupun kerajaan yang jaga kebajikan rakyat. Okey, ini yang kita nak persoalkan. Itu sebab kepada penyokong-penyokong, terutamanya kepada penyokong PAS dan juga penyokong UMNO lah, penyokong PN. Sebab mereka lah yang berfanatik sangat menyokong UMNO PN. Tetapi yang kita lihat, satu demi satu Allah tunjukkan kepada kita kegagalan demi kegagalan kerajaan BN yang dipimpin oleh UMNO dan juga kerajaan PN yang ada dalamnya PAS, yang ada dalamnya Mujahidin. Jadi jelas kalau kita nak bagi faham, bila OPR naik ini bukan menyenangkan rakyat. Bukannya sepatutnya kadar pinjaman balik itu diturunkan, bukan dinaikkan. Dan yang senang, yang banyak untungnya bank. Jadi kerajaan yang ada hari ini, kerajaan yang menjaga kebajikan bank ataupun kerajaan yang menjaga kebajikan rakyat. Warung Baganza kata sembang. Memanglah kita sembang. Tapi kalau warung Baganza suka untuk bayar lebih pinjaman, terpulanglah pada dia. Sebab mungkin dia tak tahu matematik kan. Kita ni kalau boleh, kita nak kurang dalam keadaan pendapatan kita dalam keadaan barang menambung tinggi. Sepatutnya kerajaan kena fikirkan bagaimana nak mengurangkan beban rakyat. Tetapi dia dok fikir bagaimana nak mengayakan bank, bagaimana nak memberikan bank tu lagi untung. Kita tahulah Menteri Kewangan adalah orang bank sebelum ini, tetapi janganlah sampai dah 3 kali OPR dinaikkan. 3 kali tuan-tuan, ni kalau naik lagi ni dah 3 kali OPR dinaikkan. Adakah dengan kenaikan OPR itu memberi keuntungan kepada rakyat ataupun menyusahkan rakyat? Itu yang kita nak tanya. Saya tengok apa komen daripada Awan Karma. Habislah rakyat Malaysia, banyak kena tanggung ni sampai anak cucu. Sampai hutang RM3 juta kat kredit Najib pun rakyat kena tanggung. Itu
kawan kita, okey, Awan Karma beritahu. Jadi kita nak beritahu, okey, pembangkang, warung Abang Azhar kata pembangkang tak nak desak. Memang kita desak daripada kenaikan OPR yang pertama dulu pun. Pembangkang dah desak, dah bagi nasihat, dah bagi cadangan, tetapi kerajaan masih tidak mendengar pandangan rakyat, pandangan pembangkang. Okey, Menteri Kewangan yang pakar dalam pembankan, dia kena fikir. Jangan dia fikir kawan-kawan dia yang bank saja. Kawan-kawan yang di bank tu memang dah kaya dah. Dalam keadaan PKP ke, dalam keadaan kita lockdown ke, bank tetap untung. Mungkin untungnya kurang sikit, tapi tetap untung. Yang tak untung ialah rakyat. Yang susahnya rakyat. Dahlah sekarang ni harga barang mahal, meningkat. Kita pula kena bayar pinjaman bulanan, perumahan dan sebagainya, makin lama makin meningkat. Apa cerita ni? Benda tu benda simple yang sepatutnya boleh difahami. Itu sebab saya memang akhir sekali saya akan cakap juga bahawa tanggungjawab ini kita kena beri tanggungjawab ini kepada penyokong UMNO dan penyokong PAS, penyokong Bersatu, kerana mereka lah yang mati-mati menyokong UMNO BN PAS ini. Sedangkan satu demi satu kegagalan demi kegagalan ditunjukkan di hadapan mata kita. Allah tunjukkan, Allah bentangkan bagaimana kerajaan yang ada pada hari ini adalah kerajaan yang memang dahlah ikut pintu belakang, Sheraton move, langkah Sheraton, dahlah tu gagal pula nak membantu, nak memberi kebajikan kepada rakyat. Jadi kita bercakap ini soal impact kepada rakyat. Okey, kalau kita cakap soal politik, kemah besar ke apa ke, muda nak join Pakatan Harapan, mungkin ianya tidak memberi impact kepada rakyat dari segi kehidupannya. Itu mungkin impact politik lah. Tetapi ini, apabila kadar OPR dinaikkan, ianya memberi impact yang sangat besar kepada rakyat. Bayangkan rakyat terpaksa berbelanja lebih dalam keadaan harga barang yang meningkat. Okey, kita harapkanlah, kita harapkan pemimpin yang ada di kayangan tu jangan dok fikir nak mengkayakan bank, jangan dok fikir nak mengkayakan korporat dan sebagainya sahaja. Kita rakyat ni bukan nak jadi kaya, kita rakyat ni hanya sekadar nak hidup jangan susah sangat. Okey, jangan susah sangat. Sebab apa? Bila macam saya kata tadilah, bila kadar pinjaman kita kena bayar lebih, maka sudah tentulah kita terpaksa berbelanja lebih. Jadi mungkin terpaksalah kita ikat perut. Mungkin ada pemimpin kata, alah terpaksa janganlah makan banyak, beli sikit. Kalau harga mahal, beli sikit. Ada yang cakap macam tu, tuan-tuan. Okey. Jadi kita haraplah bahawa OPR ini tidak dinaikkan, kalau boleh diturunkan. Okey, kerana kita tahu bahawa apabila kadar faedah OPR dinaikkan, macam saya kata tadi, kadar faedah pinjaman juga akan meningkat. Dan ianya akan menambahkan lagi kos pinjaman individu untuk rumah, untuk pinjaman kenderaan, untuk pinjaman perniagaan. Okey, aliran tunai peniaga, bila dah ramai orang tak beli, maka aliran tunai peniaga akan kurang. Okey, dan juga melibatkan kos dana pelabur. Jadi saya mengharapkan kerajaan seharusnya membantu. Okey, kerajaan seharusnya membantu perniagaan, bukan menjejaskan perniagaan. Itu satulah tadi kita cakap dari segi membantu rakyat, supaya rakyat ini dibantu, jangan rakyat terpaksa berbelanja lebih. Okey, dan impact juga kepada perniagaan. Kerana apabila OPR dinaikkan, okey, ia akan juga menjejaskan peniaga, perusahaan kecil, PKS untuk bertahan, kerana persekitaran ekonomi sudah menjadi tidak stabil dan juga akan ada impact kerana purchasing power rakyat terpaksa berbelanja lebih untuk bayar pinjaman. Okey, pinjaman rumah katalah naik RM30, pinjaman kenderaan naik RM20, pinjaman apa lagi apa-apa lain-lain pinjaman. Jadi akhirnya mereka kadang-kadang terpaksa berbelanja lebih 100, lebih 200. Okey, syarikat-syarikat yang pinjam dalam bentuk perniagaan, mereka terpaksa belanja, bayar pinjaman lebih. Jadi bila mereka bayar lebih, mereka terpaksa naikkan harga barang. Servis mereka terpaksa naikkan harga barang. Jadi mereka jual harga barang dengan mahal. Ianya adalah suatu chain ataupun rantaian yang menyebabkan bila OPR dinaikkan,
ianya bukan satu segi saja ataupun satu item saja yang naik, ia akan menyebabkan impaknya kepada rantaian supply chain, kepada kehidupan rakyat, kepada perniagaan, peniaga kecil, kepada purchasing power dan sebagainya. Jadi akhirnya untuk isu yang pertama ni saya sangat mengharapkan supaya rakyat faham. Okey, rakyat faham bahawa bila OPR ini dinaikkan, impaknya ialah kepada kita. Okey, pinjaman kita terpaksa bayar lebih, inflasi juga akan meningkat, ekonomi akan terjejas, purchasing power akan terjejas. Dan apa yang dan yang untung bank bukan rakyat. Jadi inilah satu lagi contoh dan bukti gagalnya kerajaan XXL, kabinet sampai 70 orang tetapi gagal nak menjaga kebajikan rakyat. Itu perkara yang tidak dapat dinafikan. Jadi kita pelan raya duk sebut nak pelan raya, inilah masanya. RU15 kita mengajar pemimpin yang hanya pandai bercakap saja. Hanya pandai bercakap saja tetapi tidak memikirkan tentang kesusahan rakyat. Kita dah cerita pasal kenaikan barang, kita dah cerita pasal macam-macam lah. Tiba-tiba dia nak naikkan lagi OPR. Nak naik lagi OPR. Jadi cuba kita bandingkan, kalau saya dah beritahu tadi tentang inflasi. Kalau kata masa Pakatan Harapan perintah 22 bulan lagi hancur, ada orang kata macam tu kan. Kadar inflasi makanan ketika Pakatan Harapan perintah hanya 2%. Inflasi makanan ketika ini 6.9%. Bayangkan berapa banyak beza. Saya dah bagi contoh harga ayam, harga ayam tuan-tuan, harga ayam masa PPA RM7, RM6.5. Sekarang RM9.30. Itu simple yang kita nak tunjukkan. Kalau cerita inflasi dia tak faham. Tapi harga ayam. Tapi saya tak tahulah kalau kawan-kawan lebih suka bayar harga ayam sekilo RM9.30 berbanding dengan harga ayam RM7 atau RM6.5. Mungkin kawan-kawan kita yang duk sindir-sindir kita, mungkin dia kaya kan. Dia nak sedekah pada peniaga dan sebagainya kan. Okey. Kenapa tak sebut semua ni sebab COVID and perang? COVID sudah selesai. COVID sudah selesai. And kita sudah masuk fasa endemik. Mengapa kita sudah masuk fasa endemik? OPR nak naikkan lagi. Kita boleh naikkan ketika COVID. Mungkin semua orang akan setuju. Tetapi sekarang ini duk bercakap pasal kita dah berjaya menyelesaikan isu COVID. Kita pun dah tak pakai mask lagi. Seolah-olah kita dah settle. Tapi mengapa OPR nak naikkan? Itulah kerajaan yang gagal. Hanya mencari jalan untuk mengkayakan bank, tapi rakyat makin susah. Kita bukan spin, ini sebuah data. Data inflasi yang saya sebutkan tadi adalah daripada MIDF Research. Bukan saya ambil tepi jalan, bukan saya ambil daripada JKK atau MPKK UMNO. Janganlah kata spin. Itu data-data tu kita bukan boleh reka. Data tu daripada MIDF Research.